Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pengurus-pengurus perniagaan bulan bintang. Saya Alexis Wijay Sanat Lawrence, merupakan pengurus besar cawangan. Mesyuarat ini bertujuan untuk membincangkan peruntukan dana sebanyak RM1 juta bagi pembukaan cawangan perniagaan kita yang menghasilkan baju Melayu ke Kuching, Sarawak. Visi perniagaan kita adalah untuk menjadi pengeluar baju yang terkemuka di Malaysia. Seterusnya, misi perniagaan kita terbahagi kepada 3, iaitu menawarkan baju Melayu yang berkualiti dan berpatutan. Yang kedua, membuka beberapa cawangan ke seluruh Malaysia. Dan yang ketiga, memenuhi cita rasa pengguna. Tambahan lagi, objektif perniagaan kita yang telah dirancang untuk mencapai visi dan misi perniagaan dilakukan melalui konsep SMART. Objektif pertama dapat dilaksanakan secara spesifik. Perniagaan bulan bintang ingin menawarkan pelbagai warna baju Melayu seperti warna hitam, warna biru, warna putih dan sebagainya. Seterusnya, objektif perniagaan kita hendaklah dapat diukur. Perniagaan ini menyasarkan jumlah jualan tahunan sebanyak 12,000 pasang baju pada tahun 2024. Akhir sekali, ialah objektif perniagaan hendaklah boleh dicapai. Perniagaan menyasarkan jumlah jualan baju Melayu sebanyak 1,000 pasang pada setiap bulan. Itu saja merupakan kita punya perancangan baru, iaitu visi, misi dan objektif. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan sekerja. Saya Muhammad Rizkan bin Rafidin selaku pengurus pengeluaran ingin menjelaskan tentang jabatan saya. Pertama sekali, saya ingin menjelaskan tentang kos bahan mentah yang akan dikeluarkan bagi tujuan perniagaan baju Melayu tersebut. Kain satin akan dikeluarkan sebanyak 80 helai yang berukuran 20 meter. Seterusnya, kain songket juga sebanyak 80 helai dikali 20 meter. Utang baju Melayu pula akan dikeluarkan sebanyak 800 set. Selain itu, terdapat juga bahan dan peralatan yang lain seperti benang, jarum, dan gunting kain. Dengan semua bahan mentah yang akan dikeluarkan ini, saya menganggarkan jumlah kos bahan pengeluarannya ialah RM37.000, RM37.560. Jabatan kami menganggarkan sebanyak 12.000 baju yang dapat terjual selama setahun dengan harga RM180 sepasang. Dengan ini, syarikat kita akan memperoleh penghasilan berjumlah RM2.160 setahun. Tambahan pula, bagi anggaran kos utility yang akan ditanggung oleh perniagaan di syarikat baru nanti ialah sebanyak RM7.000 sebulan. Manakala bagi masa setahun ialah RM84.000. Jabatan kami juga ingin menyewa 3 orang preka fashion supaya baju Melayu yang dihasilkan lebih berkualiti serta dapat bersaing dengan perniagaan lain. Kos menyewa preka fashion ialah RM8.000 seorang. Bukan itu sahaja, bagi proses pengedaran perniagaan, kita memerlukan kira-kira RM16.000 untuk mengedarkan baju Melayu ke rumah-rumah atau ke tempat-tempat jualan. Terdapat juga kawalan-kawalan yang perlu dilaksanakan seperti kawalan awalan, kawalan semasa, dan kawalan selepas. Kawalan awalan bertujuan memastikan semua bahan atau input dalam keadaan yang baik. Contohnya, memastikan tenaga kerja dan bahan mentah mencukup dan dapat memaksimalkan keuntungan perniagaan. Seterusnya, kawalan semasa bertindak sebagai pemulihan, pembetulan, dan pengubahsuaian. Sekiranya terdapat ralat pada kawalan awalan, yang akan membantu menyelesaikan masalah. Kawalan selepas pula melibatkan pemeriksaan kualiti produk terakhir output bagi memastikan produk yang dikeluarkan menepati piawaian yang telah ditetapkan. Kos bagi proses kawalan-kawalan tersebut ialah RM40.000. Kesimpulan yang dapat saya buat ialah jabatan kami memerlukan peruntukan berjumlah RM186.000 bagi memaksimalkan proses pengeluaran barang. Itu saya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pengurus besar dan pengurus yang lain. Saya Luqmanul Hakim bin Syamsuar, merupakan pengurus pemasaran bagi syarikat ini. Tugas saya adalah untuk memberitahu tentang kaedah pemasaran, mencari influencer serta bayaran influencer bagi menarik minat pelanggan untuk membeli produk kami. Selain itu, mencipta banner, membuat tinjauan pemasaran, dan mencadangkan diskon jualan bagi menarik pelanggan untuk membeli produk kami. Kaedah pemasaran yang kami gunakan ialah kaedah 4P, yaitu produk, harga, pengedaran atau pengagihan, dan promosi. Produk merangkumi keputusan yang berkaitan dengan penyelidikan dan pembangunan produk baru, ujian produk, perancangan pengurusan produk, pembungkusan, dan jaminan. Selain itu, harga ialah penentuan nilai produk berkaitan dengan pendapatan harga dan polisi harga, serta pembentukan strategi harga termasuk pelbagai diskon. Seterusnya, pengedaran
atau pengagihan ini merupakan aktiviti untuk memastikan barang dan perkhidmatan sampai kepada pengguna. Akhir sekali, promosi melibatkan aktiviti memberitahu pelanggan tentang sesuatu barang atau perkhidmatan yang ada melalui pengiklanan, promosi, jualan, atau publicity. Seterusnya, jabatan saya juga memohon untuk bayaran influencer. Influencer yang saya pilih ialah Remy Ishak dan Amirul Aiman, yang merupakan influencer dari aplikasi TikTok. Bayaran bagi Remy Ishak ialah sebanyak Rp10.000, manakala Amirul Aiman sebanyak Rp10.000. Kami juga akan membuat live di TikTok untuk menjual produk secara dalam talian. Selain itu, budget untuk banner ialah sebanyak Rm3.000. Daripada banner ini, pelanggan akan mengetahui kelebihan produk kita. Bagi tinjauan pemasaran, budget yang dikemukakan ialah sebanyak Rm7.000. Kami akan membuat tinjauan pemasaran di seluruh Sarawak untuk memperolehi maklumat tentang cita rasa pengguna pada masa terkini. Seterusnya, kami akan memberi diskon kepada pengguna sebanyak 7% jikalau pelanggan membeli sebanyak 3 atau lebih produk dalam satu resit. Budget yang dianggarkan ialah sebanyak Rp20.000. Daripada diskon ini, pelanggan akan membeli lebih banyak produk kami. Akhir sekali, total budget keseluruhan untuk produk pemasaran ialah sebanyak Rm50.000. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada pengurus besar dan pengurus-pengurus yang lain. Saya Muhammad Syaikal Ashraf bin Salim Malik memegang jawatan sebagai pengurus kewangan. Saya bertugas untuk menganggarkan kewangan yang digunakan untuk menyediakan aset bagi memulakan perniagaan. Saya menganggarkan target kewangan yang perlu disediakan adalah sebanyak Rm350.000 bagi menyediakan semua keperluan perniagaan untuk memudahkan dan melancarkan sistem perniagaan. Harga premis yang dapat saya anggarkan adalah bernilai Rm100.000. Premis tersebut terletak di Plaza Merdeka 88 Pearl Street 93.000 Kuching, Sarawak, Malaysia. Mesin operasi yang perlu disediakan ialah mesin jahit dan setrika. Harga mesin jahit per unit ialah Rm575 sebanyak 5 unit. Bagi harga setrika per unit ialah Rm45 sebanyak 10 unit. Total keseluruhan bagi kewangan mesin operasi ialah Rm3.325. Seterusnya, kenderaan yang diperlukan oleh perniagaan ialah 3 buah van yang berjenama Nissan NV200 dengan harga Rm80.000 per unit. Total perbelanjaan yang diperlukan bagi kenderaan ialah Rm240.000. Selanjutnya, perniagaan juga mesti menyediakan perabot pejabat. Perabot pejabat yang harus disediakan ialah kerusi yang berharga Rm43 sebanyak 5 unit. Selain itu, meja yang berharga Rm60 sebanyak 5 unit. Seterusnya, rak baju yang berharga Rm30 sebanyak 10 unit. Akhir sekali, hanger baju yang berharga Rm8 sebanyak 100 unit. Total keseluruhan bagi perabot pejabat ialah Rm1.615. Jumlah keseluruhan perbelanjaan bagi penyediaan aset perniagaan ialah sebanyak Rm344.940. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pengurus besar dan pengurus yang lain. Saya Daryl Roland Ate, selaku pengurus sumber manusia, ingin mengemukakan jumlah dana peruntukan bagi Jabatan Sumber Manusia, yaitu sebanyak Rm250.000. Dana ini akan digunakan dalam proses pengrekrutan pekerja baru yang terdiri daripada 1 accountant, 20 pekerja, 3 pembantu jualan, dan 2 pereka baju. Pekerja baju yang direkrut haruslah meliputi ciri-ciri kreatif dan inovatif, rajin dan mahir dalam mereka bentuk produk yaitu baju Melayu. Oleh itu, pihak Jabatan Sumber Manusia akan menggunakan kaedah pengiklanan, yaitu mengiklankan dalam media massa dan media sosial, dan juga kaedah kampus, yaitu menghubungi pihak universiti untuk mendapatkan maklumat penuntut yang akan menamatkan pengajian. Anggaran kos bagi pengrekrutan pekerja baru ialah sebanyak Rm70.000. Selepas itu, Jabatan Sumber Manusia akan menjalankan pemilihan daripada sejumlah calon-calon yang memohon. Oleh itu, borang permohonan akan diagikan kepada calon yang berminat dan saringan akan diadakan untuk tujuan tapisan awal dan mengesahkan kebenaran maklumat. Dengan begitu, temu duga dan ujian pemilihan akan diadakan bagi menilai permohonan calon yang layak bekerja. Anggaran kos yang diperlukan ialah sebanyak Rm20.000.
Seterusnya, pihak kami bercadang bagi gaji permulaan yang diberikan ialah RM5.000 bagi accountant dan RM1.500 bagi semua pekerja yang layak. Pihak kami juga bercadang untuk pemberian faedah berbentuk wang yaitu komisen bagi penjual yang berjaya menjual produk syarikat dan bonus sebagai bayaran tambahan selain gaji. Tidak hanya itu, pihak kami juga berpendapat untuk memberikan faedah berbentuk bukan wang seperti per keso untuk menjamin kesihatan sosial pekerja agar terus terjaga. Penyediaan kemudahan kesihatan kepada pekerja juga dapat memberikan jaminan kesihatan kepada pekerja kerana mereka boleh mendapatkan perawatan secara percuma. Oleh itu, anggaran kos yang diperlukan ialah RM140.000. Kemudian, pihak Jabatan Sumber Manusia juga akan memberikan latihan di luar kerja, iaitu latihan dan kursus terkini yang melibatkan tentang produk baju Melayu ini. Latihan ini akan dijalankan dari masa ke semasa untuk meningkatkan lagi kreativiti dan pemikiran inovatif pekerja. Dengan begitu, semua pekerja akan diwajibkan untuk mengikuti latihan dan kursus yang telah disediakan di tempat-tempat tertentu. Anggaran kos bagi latihan di luar kerja ialah sebanyak RM20.000. Kesimpulannya, Jabatan Sumber Manusia memerlukan peruntukan sebanyak RM250.000. Diharap Encik dapat mempertimbangkan idea saya ini. Ketua Jabatan Pengurus Teknologi Maklumat tidak dapat menghadirkan diri pada hari ini kerana dia mempunyai urusan pribadi. Jadi, saya akan mewakili beliau untuk menerangkan tentang dana yang diperlukan oleh Jabatan Teknologi dalam pembukaan cawangan ke Kuching Sarawak. Pengurus Teknologi Maklumat memohon dana ini bertujuan untuk pembelian peralatan teknologi maklumat dan penyelenggaraan sumber teknologi maklumat. Antara peralatan teknologi maklumat yang harus dibeli termasuklah 8 unit komputer yang bernilai RM8,000 seunit. Jadi, jumlah pembelian komputer ialah 64,000 unit. Seterusnya, perniagaan juga perlu membeli 5 unit mesin pencetak yang bernilai RM4,000 seunit sekaligus menjadikan jumlah harga pembelian mesin pencetak ialah RM20.000. Seterusnya, perniagaan juga memerlukan pembayaran perisian komputer sebanyak RM250 setahun bagi setiap komputer. RM2,000 diperlukan untuk pembayaran ini. Keempat, RM30,000 diperlukan untuk pembelian pelan internet di kawasan perniagaan tersebut. Kelima, penyelenggaraan mesin juga memerlukan dana sebanyak RM42,000 setahun. Tambahan lagi, perlindungan antivirus juga harus dibeli dengan harga RM2,000. Akhir sekali, perniagaan memerlukan RM50,000 untuk pembelian peralatan teknologi yang lain seperti kamera litar tertutup, pembesar suara, tertikus, soket, wayar penyambung dan sebagainya. Antara tujuan peralatan teknologi maklumat adalah untuk memperluaskan skop perniagaan. Kewujudan ICT telah membolehkan organisasi perniagaan meluaskan skop perniagaan daripada berurusan secara fizikal kepada secara maya. Seterusnya, peralatan ini juga memudahkan aktiviti kewangan dan perakaunan. Melalui rangkaian teknologi maklumat, aktiviti kewangan dan perakaunan dapat dijalankan dengan lebih mudah, cepat, tepat dan berkesan. Akhir sekali, peralatan teknologi bertujuan untuk mewujudkan hubungan dan jaringan yang lebih luas. Jaringan dengan pelanggan dan rakan strategik dalam perniagaan dapat dilaksanakan. Kesimpulannya, jumlah dana bagi sumber teknologi dan maklumat iaitu RM210,000. Ya, itu saja daripada pengurus sumber teknologi maklumat. Sekian, terima kasih. Dapat disimpulkan bahawa jumlah dana yang dipohon oleh setiap jabatan ialah seperti berikut. Jumlah dana yang dipohon oleh pengurus operasi sebanyak RM186,000, pengurus keuangan sebanyak RM344,940, pengurus pemasaran sebanyak RM50,000, pengurus sumber manusia sebanyak RM250,000 dan pengurus teknologi maklumat sebanyak RM210,000. Dan dapat disimpulkan di sini bahawa jumlah dana yang dipohon oleh kesemua jabatan ialah sebanyak RM1,044,940. Jadi, jika kita lihat dalam jumlah dana yang dipohon, jumlahnya adalah melebihi peruntukan dana iaitu sebanyak 1 juta. Maka, saya ingin meminta cadangan pengurus-pengurus sekalian untuk memberikan pendapat agar kita dapat menyelaraskan semula jumlah keseluruhan dana bagi pembukaan cawangan ke Kuching Sarawak. Izinkan saya memberi cadangan saya. Dipersilakan. Saya mencadangkan untuk menurunkan harga pemasaran. Kita boleh menurunkan bayaran setiap influencer
dari Rp10.000 menjadi Rp5.000. Hal ini karena proses pemasaran boleh dilakukan melalui platform media sosial perniagaan kita sendiri. Diskon jualan juga perlu diturunkan dari Rp20.000 kepada Rp10.000. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, pengurus-pengurus lain, adakah Anda mempunyai cadangan yang lain? Izinkan saya berpendapat. Dipersilakan. Saya bersetuju dengan pendapat pengurus operasi. Pada pendapat saya pula, dana yang dimohon oleh sumber TMK terlalu tinggi dan harus dikurangkan. Saya bercadang untuk mengurangkan 3 buah komputer bernilai Rp24.000, 3 perisian komputer bernilai Rp750 dan peralatan lain yang berjumlah Rp20.000. Begitu juga dengan pelan internet. Kita perlu mencari pelan internet yang lebih murah untuk mengurangkan kos TMK. Contohnya, kita boleh menggunakan pelan internet tahunan Selcom yang sebanyak Rp20.000. Harga ini lebih murah Rp10.000 berbanding Unify. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Oke, maafkan Saya, izinkan saya memberi pendapat. Ya, dipersilakan. Pendapat pengurus sumber manusia juga sangat bernas. Saya juga bercadang untuk menambahkan kos operasi di bahagian pengedaran. Di bahagian pengedaran, perniagaan memerlukan anggaran ADM Rp24.000 untuk mengedarkan baju Melayu kepada pelanggan pada sepanjang tahun. Baiklah, pendapat pengurus-pengurus tadi adalah sangat bernas dan akan saya luluskan. Jadi, pendapat tersebut sekaligus dapat menyelaraskan peruntukan dana ke Kuching Sarawak. Jadi, bagi pengurus operasi akan ditingkatkan kepada Rp210.000, manakala bagi pengurus kewangan adalah kekal iaitu sebanyak Rp344.940. Bagi pengurus pemasaran pula akan dikurangkan daripada Rp50.000 kepada Rp30.000, dan seterusnya bagi pengurus sumber manusia akan saya kekalkan juga yaitu sebanyak Rp250.000. Seterusnya bagi pengurus sumber teknologi maklumat akan diturunkan dari Rp210.000 kepada Rp155.250. Jadi penyelarasan tersebut mempunyai jumlah yang sebanyak Rp990.190. Maka terdapat lebihan sebanyak Rp9.810 akan disimpan untuk menampung keperluan kecemasan bagi pembukaan cawangan baju Melayu Bulan Bintang ke Kuching Sarawak. Jadi mesyuarat kita hari ini bersurai. Sekian, terima kasih.